Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada petang ini untuk mendengar sesi taklimat berkaitan dengan graduate attribute di bawah Dublin Accord, yang mana kita masih belum clear lah berkenaan dengan mapping daripada kursus kita kepada profile knowledge, engineering problems dan NA tu. Jadi saya sangat-sangat berbesar hatilah kerana Cik Amal sangat sudilah. Hari ini kita ada jemputan kita Cik Amal bin Mat Nasir daripada pegawai daripada bahagian Kemahiran Teknikal Bahan Pengajian yang itulah relatiflah membantu kita untuk memberikan taklimat berkaitan dengan graduate attribute ni. Okey, saya harap kita sama-sama dengar. File tu saya dah paste dekat grup WhatsApp akademik, boleh dapatkan juga. Okey. So saya ingat tanpa membuang masa lagi, saya ingat menjemputlah Cik Amal bin Mat Nasir untuk menyampaikan taklimat berkenaan dengan graduate attribute. Silakan. Terima kasih Tuan Asmar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang terlibat lah. Dengar ke suara saya ke? Saya takut line saya kurang sikit kat sini. Boleh dengar ke? Okey, dengar. Alhamdulillah. Itulah saya difahamkan akan ada lawatan ITEC dalam masa terdekat. Saya tak pastilah bila dia punya tarikh tu kan. Tapi kita bersedia je lah dengan apa dia input-input yang patut lah. So saya fahamkan yang ni macam untuk refresh lah, untuk apa ni, nak perkasakan balik pemahaman since kata EE ada tanya tentang kefahaman kita, kita faham ke tak apa yang kita mapping tu kan. So hari ni outcome yang saya setkan pada akhir taklimat ni, harap-harap tuan-tuan boleh dapat sedikit sebanyaklah fahamlah macam mana apa benda tu atribut-atribut tu, dan fahamlah cara macam mana nak buat pemetaan tu. Saya difahamkan juga pemetaan tu dah pernah buat kan. Mesti dah pernah hantar pada ITEC kan, waktu nak hantar submit dokumen. Nanti tengok balik lah, maksudnya bila dah mungkin lah, bila dah faham, mungkin kalau apa dia faham, dapat kefahaman sikit daripada taklimat ni, mungkin ada penambahbaikan yang nak dibuat kan. Nanti tengoklah macam mana. So yang hari tu buat macam mana? Ada orang bagi ni taklimat ke macam mana? Saya terus terang memang saya buat sendiri. Apa yang saya faham berkaitan, sebab kita dah pernah dibagi taklimat oleh panel ITEC juga kan sebelum ni, yang Profesor Liu, Prof Maznah dengan Prof Yasir, Prof Azhar. Betul. Dia pernah buat sekali kan yang itu. Tu tapi masa tu dia one off lah. Lepas tu saya pun ada tanya juga dengan EE, tapi EE dia pun tak boleh nak cerita banyak, benda tu banyak. So dia bagi hint sikit-sikit. Tapi ada konflik lah dengan apa yang dia cakap tu dengan apa yang kita dengar masa taklimat ITEC hari tu. Itu yang mungkin boleh mendapat penjelasan lagi lah ini. Okeylah. Jujurnya apa dia yang formal punya pendedahan DK ni, pendedahan kami adalah samalah macam apa yang didedahkan dengan apa pusat-pusat, sebab itu waktu kita kursus tu sekali kan. So waktu tu pun kita mungkin bagi tumpuan tak tumpu sangat ke macam mana kan, sebab baru first time dengar kan. Kalau baru first time dengar ni, bagi 100 mungkin tak dapat 1% kan. So untuk tambahan tu mungkin kita kena study sendiri. So yang saya nak bagi tahu ni, saya pun bukanlah expert sangat benda ni, tapi kita tengoklah apa yang boleh dikongsikan nanti. Sebab nak cari yang dalam mara yang faham betul-betul ni, saya tak pastilah. Kok ada yang dah pernah study sendiri. Ni kira yang kita try study lah, sebab input utama dia memang daripada ITEC tu lah, source utama ilmu ni. Kalau tak ada dah source tempat lain. So kita teruskan je lah kita punya ni kita santai-santai. Waktu tengah taklimat tu boleh je siapa-siapa nak mencelah terus ni kan.
since topik ni pun bagi saya agak berat pada di petang Jumaat pula kan. Mungkin Tak ada masa. yang Dah tak ada masa dah. Dah tak ada masa. Bila datang ni? 14-15 Jun. Oh, sebulan lagi. Tapi Okay, hari okay. Selasa depan pegawai BKT akan turun lah untuk buat audit dalaman. Oh, okay, okay. Okay lah. Jadi kita cuba sesantai mungkin supaya kita tak stres sangat dengan topik yang berat pada petang Jumaat ni. Mungkin ada yang PJJ ke kan, yang memang dah teringat kampung halaman nak balik ke apa kan. So kita cubalah santaikan supaya kita tak stres lah. So saya share slide sekejap. Tadi saya pun dah bubuh dekat ni. Dekat chat tu nanti boleh download lah. Boleh nampak slide? Okay, nampak? Kalau slide saya lambat ke, dia tak selari dengan apa yang saya cakap, bagi tahulah. Kadang-kadang slide lambat pergi tapi mulut dah terang kan. Kalau ada macam tu bagi tahu. So ni bendanya yang kita nak kena embed dalam kita punya program ni. Benda ni DKDPNA ni. Apa benda ni? Ni adalah orang kata atribut lah. Atribut-atribut yang dah disetkan, bukan e-tag yang setkan. Ni memang ada, kalau tuan-puan pernah dengar perjanjian ni lah, International Engineering Alliance ni, dia ada buat banyak akod. Dia ada akod untuk untuk engineering teknologi punya diploma. Dia ada akod untuk program engineering degree. Dia ada juga akod untuk untuk engineering teknologi punya degree. Dia ada masing-masing punya akod lah. So setiap akod ni dia ada kegunaan dia. Saya tunjuk dululah. Ni nak bagi overview umum dululah. Yang kita pakai ni Dublin Accord. Tuan-tuan kena ingat kita pakai ni adalah Dublin punya Accord. Sebab kita adalah diploma engineering teknologi. Dan juga kita juga ada diploma engineering. Ni saya cakap bagi pihak MARA lah, IKM, KKTM, MJIL lah. Kita ada dua program ni, diploma engineering DE ni dengan diploma engineering teknologi. Ini kita pakai Accord punya ni lah, standard lah. Dia adalah dalam Accord tu, dia ni open source je. Tuan-tuan boleh tengok apa yang Accord tu bagi tahu. Dia ada atribut yang pelajar-pelajar program yang ni DE dengan DET ni yang kena capai. So e-tag dia mengambil dia membuat standard dia, yang standard yang kita pakai sekarang lah, standard e-tag Engineering Technician 2020 tu memang dia adaptasi daripada Dublin Accord. Kalau kita tengok atribut dalam standard e-tag tu memang adalah atribut dalam perjanjian Dublin ni lah. Itu dia punya mukadimah lah. Sama juga macam program-program engineering, bachelor engineering dekat universiti-universiti. So dia pakai Washington Accord. So dia adalah dia punya requirement dia dari segi atribut tu yang spesifik terhadap program engineering. Sama juga dengan Sydney Accord, jadi untuk program bachelor engineering teknologi. So yang diploma hanya yang Dublin Accord ni lah. So benda ni selaras. Maksudnya mana-mana negara yang yang terlibat dengan perjanjian ni, Dublin Accord ni, so dia punya program punya konten tu seragam. Ataupun maksudnya tahap diploma ataupun tahap degree bagi orang yang menggunakan akod-akod ni adalah seragam lah. Contohnya dekat UTM, Universiti Teknologi Malaysia, bagi contohlah ada satu program dia, program engineering, program bachelor engineering pakai Washington Accord. So dekat mana-mana dekat US ke yang buat program engineering juga pakai Washington Accord, so benda tu seragam lah. Macam mana dia seragamkan program-program dekat sistem pendidikan dalam dunia ni lah. So samalah juga dengan yang lain-lain ni, negara-negara mana yang pakai
akod yang sama ni, so dia akan menghasilkan program yang mempunyai asas-asas yang sama. So kita fokus kita dekat apa dia? Dekat ni lah, Dublin Accord. So dalam Dublin Accord ni dia ada 3 benda tadilah. Dia ada bagi tahu ni. Dia ada knowledge profile yang perlu ada. Dia ada engineering problem yang perlu ada, dan dia kena ada engineering activity yang perlu ada dalam setiap program engineering teknologi yang kita buat lah. Maksudnya dia, contoh kita nak buat program kan, kita nak buat satu program, so dia dah setkan dah, contohnya knowledge profile dia, apa benda knowledge yang perlu ada untuk nak buat program ni, knowledge standard yang perlu ada untuk buat program. Kalau tak ada, so dia tak menepati apa dia, kriteria dalam accord ni lah. Bahasa mudah dia begitu. Kita pergi lebih terperinci lagi. So knowledge profile dia punya singkatan dia DK lah. Dia adalah component knowledge yang perlu ada dalam pembangunan program. Maksudnya teori-teori apa yang at least perlu ada dalam setiap program. Program di Kemaman ke, program di Lenggong ke, program di US ke, program di Indonesia ke, program di Australia ke. Apa benda knowledge basic yang perlu ada bagi program Diploma Engineering Technology ataupun Diploma Engineering. Itu knowledge profile lah. So saya terang satu-satu dulu lah knowledge profile, baru kita pergi yang lain-lain. So kita fokus kat knowledge profile dulu nak bagi faham. Apa benda knowledge profile tu, macam mana kegunaan dia dalam program kita. So knowledge profile ni, dia ada 7. Saya pasti semua pun dah pernah dengar taklimat, so mungkin ada masih ingat lupa ke ingat-ingat, bolehlah apa dia? Boleh menjelmakan semua ingatan-ingatan tu. Knowledge profile ni, dia bagi tahu ada 7 knowledge profile yang perlu ada dalam setiap program yang nak buat. Kemaman pun kena ada benda ni, Lenggong pun kena ada, Seri Gading pun kena ada. So dia bagi tahu apa benda yang kena ada. Ada 7 knowledge profile yang kena ada. Dia kata kena ada apa dia? Benda-benda ni lah. Kalau kita baca benda-benda ni pun kita boleh dapat gambaran apa benda apa dia, knowledge, teori-teori yang perlu ada dalam program kita. Kalau salah satu benda ni tak ada dalam program kita, so kita tak menepatilah apa dia, kehendak Dublin Accord. Secara tak langsung kita juga tak menepati kehendak kita punya badan beriktiraf lah, ITAC. Sebab ITAC follow Dublin Accord. Apa dia, ITAC dia embedkan apa dia, Dublin Accord. So nak tak nak, untuk kita dapat akreditasi, kita kena pastikan semua teori-teori Halo, mute, termute tu. Minta termute sekejap. Aku mute semua tadi. Cik Ahmad boleh unmute boleh? Ada orang termute semua. Tak, Cik Ahmad tolong unmute. dah dengar ke? Okey. Dia setakat mana tadi? Kena ada semua tu. Kena ada semua. Kena ada semua, jauh dah tu. Belakang sangat tu. Okey, tak apa. Saya ulang balik Knowledge profile ni. Benda ni knowledge profile ni, dia dia teori lah. Teori-teori apa at least kena ada dalam program kita. Bahasa mudah dia. Kalau tak ada salah satu teori ni, tak boleh.
So apa teori-teori yang kita nak kena masukkan? Ni kita pergi satu persatu. Pertama, teori berkenaan ni. Ayat dia ni lah, a descriptive formula-based understanding of the natural sign applicable in a subdiscipline. Ayat-ayat dia ni pun susah sikit nak faham. Ayat-ayat Accord ni. So kita try ni lah, kita try fahamkan dalam kita punya ni lah. Pemahaman lah. Dia nak ada teori-teori berkenaan dengan natural sign ni. Berasaskan formula tentang sains semula jadi yang digunakan dalam kita punya program lah. Bahasa mudah dia, nak buat program, kita kena ada teori-teori berkenaan sains. Dia tulis natural science. Tapi tak semestinya semua berkenaan natural science lah. Boleh juga macam kursus-kursus sains biasa, kursus-kursus, ni contoh dia kursus-kursus kimia, kursus biologi, kimia organik. Ni semua kan benda-benda pasal sains kan. Engineering material. Itu adalah antara teori-teori yang perlu ada dalam program engineering teknologi dan engineering pure. Maksudnya, kalau dekat program Lenggong ni, program apa yang nak buat ni? Plant maintenance Yang dua tu. Plant maintenance. Plant maintenance dengan satu lagi apa? Biochemical engineering, biochemical food engineering technology. Food, biochemical food. Okey. Contoh, saya bagi kat Kemaman lah, satu program dia. Kalau kita tengok program tu, program tu dibangunkan, dia perlu ada teori-teori berkenaan sains. Kalau dalam program tu ada SEM 1, SEM 2, SEM 3, SEM 4, SEM 5, SEM 6 tu tak ada langsung pasal kursus-kursus berkenaan teori sains, tak boleh lah. Sebab itu requirement. Setiap program engineering teknologi ataupun engineering pure mesti ada kursus-kursus berkenaan sains. So benda ni kalau di Lenggong saya rasa tak ada masalah kan. Tuan-puan boleh tahu kan, boleh identify directly kursus apa yang basic science ni kan. Boleh sebut tak kalau plant maintenance ada tak kursus-kursus berdasarkan sains? So, basic Ada chemistry. kimia. Benda-benda tu lah. Kursus Fisik. kimia, apa lagi? Engineering fizik. Fizik. Yang lain? Ada. Yang program biologi tu tak ada ke kursus-kursus biologi ke apa benda, biochemistry Biologi tak ke? ada, biologi program lain. Kalau yang di FE ada organic chemistry. Kursus-kursus macam tu mesti ada dalam program. Maksudnya kalau ada okey lah. Kalau tak ada, kena adakan kursus-kursus berkenaan sains tu. Ya, kursus-kursus di Lenggong ni tak ada masalah. Ada kursus-kursus yang mungkin program-program lain lah, program-program elektronik ke apa kan. Bila dia buat program, tak ada langsung kursus-kursus kimia ke, kursus-kursus yang basic science ke dalam program dia tu. So tak boleh lah, nanti akan di-comment lah. Dia tak menepati lah. Nanti ETAC akan kacau. ETAC akan ganggu lah akreditasi tu. So di Lenggong ni tak ada masalah lah. Memang ada. So kita tinggal nak mapkan sajalah. Nanti mapkan kursus-kursus sains tu terhadap DK1 ni. Boleh faham setakat tu? Dia knowledge profile ni, bahasa mudah dia nak guide kita untuk ada teori-teori yang sepatutnya. At least teori-teori tu ada ditambah dengan teori-teori yang lain lah. So itu satu, DK1. DK2 pula dia nak kena ada apa dalam program kita. Dia nak kena ada knowledge apa. Sebab kita dekat DK kan. DK tu apa dia? Knowledge profile. Singkatan dia DK. Saya tak tahu daripada mana dia create DK tu. Tapi knowledge profile yang perlu ada lah. Kemudian dia nak kena ada ni. Procedural mathematics, numerical analysis, statistic applicable in subdiscipline. Kotak yang pertama ni. Kotak pertama ni yang memang yang betul-betul daripada Accord tu lah. Ayat DK yang betul lah, yang
yang kedua bawah ni yang elaboration tu. So dia kata dalam program kita mesti ada teori-teori berkenaan dengan matematik ke, numerical analysis ke, statistik ke. Kalau kita buat program tak ada langsung benda-benda macam ni, tak boleh lah. Kita kena ada kan. So pun tak ada masalah kan dalam program kita. Secara tak langsung memang kita tak akan tinggal lah. Matematik tu ada je khusus yang kenaan dengan matematik. So ni pun tak ada masalah. Cik Umar, Ha. Cik Umar, Ya, dia ada bagi syarat minimum tak? Contohnya kena ada berapa kursus yang Tak ada, match tak ada. dengan DK2. Tak ada. Tak ada. Dia tak ada dia tak kata kursus tau. Dia kata mesti ada knowledge ni dalam program kita. Tapi kita biasa create kursus terus lah kan untuk mengajar benda tu. Tapi dia memang tak bagi tahu berapa kursus yang kena create untuk kita cater knowledge profile ni lah. Asalkan ada. Tapi kita tak ada salah kan, kita ada kursus matematik kan. Tak kisahlah matematik tu nama apa pun. Matematik kejuruteraan ke, matematik for herba ke apa ke. As long as dia adalah benda yang berkenaan matematik ke, numerical analysis ke, statistik dalam program kita. So nanti bila nak mapping kan, kita akan mappingkan kursus-kursus yang berkaitan matematik ni terhadap DK2 lah. Nanti tengok balik mapping tuan-puan lah. Yang lain-lain tu tak payah. Memang ada matematik, memang ada pengiraan dalam kursus-kursus yang lain pun kan. Kursus-kursus tak tahulah kursus common core ke, discipline core ke, ada juga pengiraan matematik dalam kursus tu kan. Kalau saya tak payah kita mapkan kat situ. Kita mapkan dekat yang betul-betul jelas lah dia punya matematik tu ada dekat mana, lagi senang. Melainkan kita tak ada kursus matematik tu, yang jadi kita terpaksa nak korek dalam kursus lain-lain yang ada pengiraan untuk kita mapkan. Tapi since kita dah memang ada jelas, ada beberapa matematik dalam program kita, 2 ke 3, kita mapkan DK2 tu ke situ saja. Walaupun ada program-program lain memang ada pengiraan matematik. Itu kira macam sampingan-sampingan lah, kita ambil yang dominan saja. So yang DK2 pun tak ada masalah lah bagi saya, dia macam straightforward je. Yang ketiga, engineering fundamental. Dia mesti ada teori berkenaan coherent procedural formulation of engineering fundamental required in an accepted subdiscipline. Baca ayat dia pun macam sekali baca memang tak faham lah. Tapi mudahnya dia nak kena ada teori-teori berkenaan dengan asas-asas kejuruteraan saja. Yang jelas lah. Maksudnya dalam program kita mesti ada teori-teori berkenaan asas-asas kejuruteraan. Contohnya apa benda? Yang itulah fizik, statik, termodinamik, semua yang tu kan asas-asas kejuruteraan kan. Kita ada teori-teori berkenaan asas kejuruteraan. Okey, program kita up to standard lah. Selamatlah. Kalau ada program-program yang dia follow Dublin Accord tapi dia tak ada pun teori-teori ataupun kursus-kursus pasal engineering fundamental dalam program dia, tak boleh lah. Dia kena adakan at least satu. At least kena ada lah. Kalau jangan sampai tak ada. So yang ni pun saya rasa boleh di mapkan saja kalau ni carilah kursus-kursus yang engineering fundamental, yang betul-betul fundamental, biasa dekat common core kot. Common core mana yang fundamental tu kita pangkahkan. Tak semestinya semualah kita nak kena pangkahkan. Contohnya kursus kita ada 3-3 ni. Let's say kita ada engineering physics and material, satu kursus tu cukup lah. Boleh lah. Satu cukup memadai. Sebab dia matlamat dia semua DK tu ada. Semua DK1 sampai DK7 tu ada. Semuanya dipetakan. Ada satu panel tu bagi tahu, tak perlu awal-awal ni kita dalam proses nak
nak fahamkan dulu apa dia, nak bagi faham lah benda apa DK, NA semua ni lah, nak bagi kita boleh buat dulu. So tak payahlah map banyak-banyak kan. Map janji ada je dulu. Bagi terfaham yang tu, nanti next time kita nak revise, kita tambah lah kalau perlu tambah. Sekarang ni bagi ada dulu. Okay. Memang kalau ikutkan engineering fundamental ni banyak je kursus yang kita boleh pangkah kan. Tu tak perlulah pangkah apa dia? Pangkah semua. Pangkah seadanya lah. Kalau ada 5, pangkah 2. Macam tu. So, teori apa lagi perlu ada dalam program kita ni? Teori-teori berkenaan dengan specialist area kita lah. Ini pun tak ada masalah lah. Tuan-puan lebih tahulah. Engineering specialist knowledge that provide the body of knowledge for an accepted sub-discipline. Macam biasalah. Pengetahuan yang ilmu-ilmu, teori-teori yang spesifik kepada disiplin program. Ini tuan-puan boleh easily identify lah kursus-kursus mana yang memang specialize lah. Biasanya dekat kursus-kursus core lah kan. Kursus teras, disiplin core. So ni pun tak ada masalah. Seterusnya, dalam program kita kena ada apa lagi? Selain benda yang saya terang tadi, kena ada benda sains, kena ada teori matematik, kena ada apa tadi? Engineering fundamental, kena ada teori specialized. Dia juga dalam program kita kena ada knowledge that support engineering design based on the technique and procedure of practice area. Sekali baca memang tak faham lah. So bahasa mudah dia kena ada pengetahuan ataupun teori yang boleh menyokong reka bentuk kejuruteraan berdasarkan teknik dan prosedur practice area. Pun macam tak faham juga kan bahasa Melayu pun. Dia bahasa mudah dia nak kena ada teori-teori engineering design lah. Maksudnya dalam program kita tu janganlah sampai tak ada benda-benda berkenaan dengan engineering design. So biasanya memang setiap program pun memang akan ada kursus-kursus berkenaan design ni. Contohnya kursus-kursus berkenaan dengan inilah project proposal, FYP. Kalau ada kursus-kursus yang berkenaan design tu sebenarnya kita waktu buat program tu kita memang dah secara tak sengaja kita dah design program kita tu memang ada engineering design. Walaupun sebelum tu kita tak tengok pun lagi DK, DP ni. Sebab benda tu benda common kan, kita buat program tekan tak ada langsung kita nak buat design kan. Mungkin mestilah ada dalam program kita tu sedikit sebanyak teori-teori berkenaan engineering design. So kalau dalam dua program ni mungkin tahu kan kat mana, cuba sebut, boleh dapat identify ke bila sebut engineering design ni kursus apa yang terus bermain di Kita ada basic. Menda? Bermain di Menda. Kita ada basic engineering drawing and CAD. Okey tu. Itu betul lah tu. Lagi? FYP. FYP, benda-benda yang kita bagi teori berkenaan dengan engineering design. So nanti map dekat kursus-kursus yang macam tu lah. Macam biasa kalau ada banyak, map pada yang dominan saja, yang betul-betul satu kursus tu memang berkenaan design. Bukan yang ada sikit-sikit, celup-celup gitu. Kita cari yang dominan lah. Yang terakhir, yang seterusnya, practical engineering knowledge. Dia kata apa? Codified practical engineering knowledge in recognized practice area. Mesti kena ada practical engineering knowledge lah. Macam pengetahuan praktikal berdasarkan kod amalan ataupun standard-standard yang berkaitan. Ada kan mesti ada apa-apa standard yang kita pakai kan untuk apa-apa kursus ataupun praktikal. Saya bagi contoh macam dekat Kemaman tu, program saya dulu, saya diploma perpaipan.
Diploma Engineering Teknologi, Plant Engineering Teknologi Perpaipan. So dia ada antara kursus tu dia ada satu standard tu ASME B31.3 tu. Tu kita punya standard lah, standard dalam kita nak buat apa dia piping punya sistem lah. So kita rujukan tu, kita pakai standard tu. Dekat setiap program pun mesti ada yang dia pegang tu, ada kod amalan ataupun Pneumatic ada standard. Ada standard. So subjek Pneumatic ada standard apa? boleh di map kan. Dia pakai ISO. Dia pakai apa? ISO. ISO 8648. 8684. So yang apa dia, yang tu kita mapkan lah dekat ni. Mana ada kod amalan ataupun standard tu boleh kita mapkan dekat ni lah. Kemudian DK7 ni, comprehension ni, knowledge dalam program kita kena ada knowledge of issue and approach in engineering technician practice, ethic, financial, cultural, environmental and sustainability impact. Maksudnya dalam program kita mesti kena ada teori-teori berkenaan benda-benda ni. Teori berkenaan etik, teori berkenaan financial, cultural. Rasa tak semua pun tak apa ni. Janji ada je ni. Kadang-kadang cultural kita ada. Tak ada saja. Melainkan kursus-kursus pengajian kan. Tapi kursus pengajian kita tak, kursus compulsory kita tak mapkan. So kita tengok yang big-big lah, yang etik, environmental, sustainability ni. Itu kursus-kursus yang boleh dimapkan dekat DK7. Contohnya, kursus-kursus etik. Ada program yang memang nama kursus tu etik, etika apa benda dah. Dekat elektrik kot ada. Kemudian ada kursus berkenaan akta. Ya tuan. Yang baru ni OSHA dia suruh map ke mana, saya lupa lah. Puan Hawa, itu OSHA dia suruh kita map dengan mana? Oh itu ngambil O6 kan, sorry. PO Itu dengan PO. Yang ni kita tengah cakap pasal apa dia? Mapping kursus kita terhadap knowledge profile. So yang ni akta OSHA boleh kot? Boleh. Okay. So kita ada lah dalam program kita ada benda-benda tu lah. So itu knowledge profile. Bahasa mudah dia dah bagi tahu dah. 7 ni mesti ada dalam program kita. Memang dulu kita tak tengok pun profile ni kan. Kita buat je. Tapi secara kebetulan benda ni benda yang common je yang dia bagi tahu ni. Cuma kita nak tinggal nak map balik. Kita nak katakan memang kita ada buat benda ni. Memang teori-teori ni memang secara tak langsung ada dah dalam program kita. Tinggal kita nak bagi tahu dia je kat mana. Kalau dia kata berkenaan dengan specialist, mana program kita yang kita bagi tahu teori pasal specialist, itu kegunaan mapping tadilah. So DK ni tak ada masalah bagi saya. Map lah mana-mana memang kena punya. Sebab benda konten-konten program kita benda-benda yang common. Boleh. Setakat tu yang apa dia DK7. DK7. Apa dia pasal apa? Kita kata pasal knowledge profile. Asalnya sebelum buat program kita kena tengok benda ni dulu. Tapi tak apalah. Kita dah buat program baru kita map balik pun tak ada masalah. Sebab nasib baik sebab benda yang dia nak suruh masukkan ni, yang perlu ada dalam program ni benda yang common je, bukan benda yang ni lah. So program perlu pastikan semua knowledge profile, teori-teori apa yang dia nak ada dalam program tu mesti ada semua. So saya yakinlah semua pun ada kan. So macam mana nak buktikan kalau dia tanya. So pembuktian kita melalui pemetaan lah. Kita tunjuk pemetaan tu. Pemetaan yang tuan-puan buat tu lah. Pemetaan apa dia? P04B tu. Okay, itu knowledge profile. Kita pergi ke yang seterusnya lah. Oh ni masih lagi DK. Dia ETAC pun dia ada bagi guideline lah. Dia ada relation antara DK ni dengan PO. So waktu nak mapping tu sebenarnya tak susah mana. Sebab dia dah kata dah ni PO kita kan ada 12. Dia tulis PO, kita PO
sama je lah. Dia kata kalau PO1 kita boleh pilih antara DK1 hingga 4. So kita pilih je lah mana yang DK bersesuaian. Kalau kursus kita tu ada PLO1, kursus tu kursus apa? Yang kursus yang berkenaan matematik ke, kursus sains ke, kita pilih ya antara DK1 hingga 4. So dia semua relation ni dah ada yang digunakan untuk membantu kita buat mapping. Pilih satu DK yang bersesuaian dengan kursus. Contohnya kursus matematik tadi kan? Matematik dah tentulah kita kena pilih DK apa tadi? 2 ke 3. Nanti tengok balik lah. Matematik PO1 2 12. 1, 2, 12. 12 tak ada. Satu dua map di antara DK1 hingga DK4. So kita nak map kalau kita DK tengok berapa? DK2 lah. DK2 matematik tadi kan? So map kan DK2. Kita boleh select satu je maknanya DK2 saja, boleh? Ya, sebab boleh. awak tak isi form yang saya suruh isi hari tu. Pilih satu je yang dominan lah. Saya bagi. Saya kena isi form apa tu? Okey. So ini perkaitan dia. So nanti boleh tengok lah. Boleh tengok yang yang tuan-puan dah buat tu menepati tak benda ni. Benda ni memang saya ambil daripada slide e-tech lah. Saya dah semak dah. So kita tengok contoh yang apa? Dia kata DK7 tadi kan. DK7 ni yang berkenaan dengan apa dia cultural, sosial, semua tu kan. So betul tak? PO6, 78. Okey. So ni okey. Dan yang penting tuan-puan faham faham knowledge profile tu, kegunaan dia macam mana. Faham setiap DK1 hingga 7 tu apa benda sebenarnya yang dia nak. So nanti mapping tu sangat senang lah. Ya tadi awal. Janganlah bercik-cik. Cik Ahmad nak tanya. Dah. nak tanya. Contoh kan, kalau kita punya kursus PO4 dan PO7 contoh. Jadi apa ke namanya? Sorry lah, nak PO5 lah, PO5 dengan PO7. Jadi kita kena map dua-dua lah Memang wajib untuk map dia 6 dan 7 juga. DK 6 dan 7. Dekat PO5 tu DK6. Bawah dia tu kan ada PO7 kan? DK7. Macam tu. Okay, kita pergi ke well defined ni. Well defined engineering problem ni pun senang juga, tak ada tricky sangat pun. Dia nak program kita mesti ada pendekatan problem solving tu. Maksudnya tak adalah kita bagi kita bagi task ataupun kita bagi assessment ke, semua yang straightforward je, tak ada pun yang berkenaan problem solving ni. Dia nak program kita ada kita buat engineering problem. So dia bagi tahulah, dia ada tetapkan berapa DP aras-aras problem yang perlu ada dalam program kita. So dia punya boleh baca ni, tahap ataupun aras problem solving yang perlu diterapkan dalam pembangunan ataupun penyampaian program. Dia menjadi sebagai guide dalam pembangunan soalan atau job sheet, apa-apa benda ni lah assessment kita lah. So jom kita pergi dengan lebih lanjut terhadap engineering problem ni. So dia ada 7. Dia ada 7. Satu, depth of knowledge, range of conflict. So
Kalau saya suka tak bergantung sangat terhadap yang benda kecil ni. Benda apa dia? Ni apa benda tak nama dia yang ni. Saya bergantung pada ayat yang dia terang ni lah. Ayat-ayat ni memang ada dalam dia punya apa dia? Standard yang saya bagi tadi tu lah. Saya buka balik yang ni. Ni. So graduate attributes for professional competence ni antara benda yang saya attach tadi lah. Dalam ni dia bagi tahu semua apa dia attribute untuk Washington Accord, Sydney Accord, Dublin Accord. Kita tengok ni saya nampak ke PDF yang saya share ni? Kita tak nampak. Nampak dah. Okey, nampak. Nampak. Ya, atas ni tak payahlah bacanya. Kalau rajin bacalah. Kita tengok satu Nah, ni dia terang pasal problem solving. Apa nak bagi nampak, kita tengok yang kita baru lepas tadi, knowledge profile. Nampak ni, knowledge profile. Dia ada 3 kolom. Pertama ni Washington Accord. Ni untuk program apa tadi? Program degree, engineering degree. Sydney Accord tengah-tengah dia ni. Ini program degree engineering technology. Dublin Accord yang kita punya. Nampak? DK1, 2, 3, 4, 5, 6 ni benda yang saya terang tadi lah. Dia tak ada penerangan, dia hanya tulis macam ni je. Bergantunglah macam mana kita nak faham dia. Memang tak ada dah di tempat lain penerangan dia. Sebab tu benda ni jadi susah untuk kita nak faham. Sebab nanti kalau kita berguru dengan orang ITEC contohnya, panel pertama, dia akan bagi tahu macam lain. Orang ITEC kedua, dia terang lain pula. Sebabkan benda kenapa jadi begitu? Sebab dalam standard ni, dia hanya bagi ayat macam ni je. Terpulanglah pada siapa yang baca tu, kalau faham dia ke lain lah dia jadi. So kita ambil jalan mudah lah, kita tengok yang pendapat paling play safe sekali lah. So kalau kita tengok aras Dublin, aras dia akan lagi meningkat lah daripada sini ke engineering. Aras dia apa dia? Lagi meningkat lah. So itu knowledge profile. Nak bagi tahu datang daripada mana yang DK1 tu, DK sampai 7 tadi. Ayat-ayat tu memang dalam ni. Dalam dia punya Standard dia. Standard dia ni lah. Okay, sekarang kita pergi yang engineering problem tu. Saya nak fahamkan ni. Dia nak suruh program-program degree engineering, program degree engineering teknologi dengan program diploma engineering teknologi. Ada dia punya perbezaan dan tahap-tahap yang perlu yang tahap-tahap problem yang perlu dibuat lah. Tak adalah semua problem dipukul rata saja. Contohnya macam mana contoh dia ni saya bagi contoh lah. Kita lompat sikit lah DP3 dekat ni Dublin kan. Dia kata ni problem yang boleh can be solved in a standardized way. Kita bagi problem yang dia boleh selesaikan dengan cara yang standard je. Tak ada yang putar belit. Memang kalau macam tu problem dia, cara penyelesaian tu standard dah. Macam tu je cara nak selesaikan dia. Untuk Dublin Accord DP3. Tapi kalau yang Sydney Accord untuk program degree engineering technology, cara problem yang dia kena bagi, tahap soalan ataupun tahap problem, tahap job sheet yang dia orang kena bagi, dia boleh solve dengan application of well proven analysis technique. Tinggi sikit kan? Maksudnya dia nak kena ada analisis untuk menyelesaikan satu problem tu. Itu tahap degree engineering technology. Untuk Sydney Accord, untuk Washington Accord, ni untuk program engineering
degree engineering, problem yang dia kena bagi pada student tu have no obvious solution. Dia tak ada pun apa dia? Solution yang dah jelas lah. Dan required abstract thinking, perlu ada originality in analysis to formulate suitable model. Nampak dia punya peningkatan punya tahap problem yang kita bagi pada student mengikut level lah. So macam kita 12 ekor untuk DP3 ni kita bagi problem yang dia boleh selesaikan dalam standard way saja. Macam tak tahulah apa benda. Saya pun tak tahu nak bagi contoh. Kalau otomotif contohnya apa benda adalah benda-benda yang rosak, benda dekat kereta apa benda yang selalu rosak. Timing belt rosak contohnya. Dah ada dah cara nak solve problem tu. Macam mana nak nak cater problem tu. Dia dah ada dah standard. Dia bukan benda yang benda-benda yang complicated. Itu saya nak terangkan pasal perbezaan aras-aras problem yang kita kena bagi pada student mengikut akod. Sekarang baru kita pergi ke satu-satu problem punya tahap ataupun problem punya karakteristik dia panggil. Karakteristik yang dia panggil. Ni karakteristik. Well-defined engineering problem have characteristic. So ni karakteristik lah benda-benda ni. So kita tengok satu-satu. EP1. Ayat dia tak boleh, problem yang kita bagi tu, student tak boleh selesaikan dia kalau dia tak tahu knowledge practical yang reflect dalam DK5, DK6 supported by theoretical knowledge defined in DK3 dan DK4. Bila sekali baca ayat dia yang dalam standard ni memang tak faham lah. Saya pun tak faham. So terpaksalah kita translate dia supaya kita boleh lah nak fahamkan benda apa yang dia nak sebenarnya. Maksudnya aras problem yang kita bagi ni, dia aras problem yang tak boleh diselesaikan tanpa pengetahuan praktikal yang dia kata dalam DK5. Dia mesti kena ada teori berkenaan engineering design dan practical engineering knowledge disokong oleh pengetahuan teori pasal engineering fundamental dan specialized knowledge. Bahasa mudah dia, problem yang kita bagi tu mestilah dia kena aplikasi teori berkenaan engineering design, practical engineering knowledge, engineering fundamental dan specialized knowledge. So kita kena pick kursus yang bersesuaian supaya dalam apa-apa assessment dalam kursus tu dia boleh bagi problem, dia boleh bagi soalan ataupun dia boleh bagi masalah job sheet yang sesuai dengan DP1 ni. Kalau sekarang kursus apa yang dimapkan dekat DP1? Boleh bagi contoh satu. Kalau sekarang ni yang saya dah map tu macam salah lah. Basic chemistry saya ada map. Engineering physics and material pun ada map. Dia biasa ni yang dekat kursus-kursus kursus-kursus specialized knowledge lah. Kursus-kursus specialized lah. Sebab dekat kursus tu je kita boleh aplikasikan specialized knowledge ni. So yang engineering fundamental ni dah tentulah berkait kan. Kalau kita dah bagi problem berkenaan specialized knowledge, dah tentu dia kena aplikasikan sekali pasal fundamental engineering dalam penyelesaian problem tu. Dan juga
ada pengetahuan pasal engineering design dan practical engineering knowledge. So yang ni kena cari balik kursus-kursus yang bersesuaian untuk kita boleh bagi problem yang boleh diorang aplikasi empat-empat ilmu ni. Dia bagi tahu macam tu je. Lepas tu pandai-pandai kita lah kita nak map kat mana. Kita pun tak tahu kita map tu betul ke tak betul kita map pada kursus tu. Tapi kalau nak selamat, kita pastikan kursus yang kita pilih tu memang job sheet dia ataupun projek dia, dia memang kata ada specialized knowledge. Nak selesaikan problem tu, dia mesti kena tahu pasal specialized knowledge, dia kena tahu pasal benda-benda yang kita tentukan ni lah. Macam tu. Yang apa dia, engineering problem ni dia quite tu sikit lah, quite subjektif. Kita map kat apa pun, kalau kita boleh tunjukkan pada panel tu, kalau dia tanya kenapa awak map kat DP1, kalau kita kata sebab problem yang saya bagi ni memang ada benda-benda ni, so dia tak boleh kata apa sebab kita boleh buktikan. Boleh setakat tu, DP1. Kita, betul lah kalau saya cakap, contohnya kita nak map yang DP1 ni, kalau ikutkan tadi dia punya macam syarat dia tu, ada kursus yang dah map dengan DK3 atau DK4 ataupun kena yang map dua-dua. Ataupun yang DK4 saja, ada DK4 so kita boleh map dengan DP1. Salah satu kalau dia ada DK5, DK6, DK3, DK4 ni, automatik dia ada DP1. Kalau ikut dia punya tata cara tu lah. Dia tunjuk sikit dekat syarat dia tu. Ni. Kalau ikut PO 1 sampai 7 semua mesti ada DP. Dia punya guideline dia lah. Yang 8 sampai 12 tu janganlah ada map DP. 1 sampai 7 je ada DP. So DP apa? DP apa yang kena pilih? Dia kata macam ni. DP1 ni wajib bagi kursus yang ada 3 atau 4 atau 5 atau 6. Maksudnya mana kursus-kursus yang kita ada map 3, 4, 5, 6 ni, dia mesti ada DP1. So kita pilih lah dekat, tapi tak semua kursus yang kita perlu tanda. Kita pilih yang kursus tu memang soalan dia kita boleh buat. Kalau kita tanda semua nanti kebetulan soalan-soalan dia kita tak boleh nak bagi problem sampai tahap macam tu, susah ke kita juga. Kita cari soalan-soalan kursus-kursus yang biasa, kursus hujung-hujung lah. Ataupun kursus-kursus yang discipline core, yang kita boleh bagi soalan yang problem dia sampai tahap yang dia nak tu. Okay, tu DP1. Tak apa, benda yang problem ni dia kena tengok secara menyeluruh. Bila terang yang DP1 mungkin samar-samar, kita pergi DP2. Okay. So DP2 ni, dia kata involve several issue but with few of these exerting conflicting constraint. Dia punya terjemahan masalah kita bagi soalan pada student yang nak selesaikan dia tu, dia melibatkan beberapa constraint, ada constraint atau kekangan nak selesaikan dia tu. Yang ni biasa tak ada masalah untuk kita cari ataupun kita nak buat soalan yang macam ni, sebab banyak je kan soalan yang kita bagi problem, kita bagi kekangan ataupun constraint, kita bagi maklumat tak cukup ke kat dia, kita bagi sesuatu kekangan lah untuk dia selesaikan dia. So itulah tahap problem pada DP2. Contoh matematik pun apa? Kalau matematik pun boleh, ataupun apa-apa. Jadi sebab bentuk soalan ni dia berbeza-beza dengan program kan. Kadang-kadang
Tuan-tuan baca, tuan-puan dah boleh nampak dah kursus apa yang aku memang dah bagi dah. Apa dia? Aku memang dah selalu buat problem yang macam ni. Kita bagi masalah tapi kita hilangkan beberapa parameter ke ataupun kita bagi maklumat tak lengkap ke, suruh dia selesaikan. Itu tahap DP2. DP2. So kita nak map ni, nak map DP ni, kita kena bayangkan soalan test ataupun soalan job sheet ataupun soalan final yang kita buat untuk kursus tu. Kalau ada apa yang memang amalan kita buat soalan macam tu, senanglah kita tanda kat situ. So nanti kita dah tak payah create soalan yang lain untuk mencapai tahap dia tu. Kita pilih kursus yang memang secara kebetulan memang sebelum ni pun memang soalan tahap problemnya macam ni yang kita bagi. Itu problem DP aras DP2. Yang ni boleh, ni tak ada masalah. Ni macam apa dia? Mudah je. Problem yang apa dia? Problem yang kita suruh dia selesaikan, tapi kita bagi kekangan ataupun constraint pada dia. Bukan soalan straightforward lah ni maksudnya. Bukan problem yang straightforward. Okey, itu aras problem DP2. DP1, yang soalan DP1 yang dia kena gunakan teori-teori yang tadi tu. DP2 yang dia menghilangkan beberapa, dia mewujudkan constraint dalam dia punya soalan tu. Kemudian dia bagi student, dia suruh student selesaikan. DP3, DP3 yang kita terang tadi lah. Dia boleh solve in standardized way. Masalah yang boleh diselesaikan dengan penyelesaian yang standard lah. Ni mungkin banyak lah kot. Apa dia, soalan-soalan yang kita bagi, yang problem lah. Basically yang problem. Problem solving punya soalan. Dia nak, bila kita buat soalan tu, kita kena ada bagi problem. Dia nak pastikan macam tu. Tapi bukan pada semua soalan pun. Bukan pada semua kursus pun. Tapi problem tu ada dekat mana-mana lah. Dia tak nak kita bagi soalan yang straightforward dia. Contohnya apa? Macam kita bagi apa je? Contohnya kursus apa? AutoCAD kan? Kursus lukisan kejuruteraan kan? Kita bagi drawing, suruh dia redraw. Mana itu kan ada salah satu job sheet kan? Kita bagi soalan, ya kita bagi bentuk macam ni, suruh dia redraw guna AutoCAD ke apa kan? Itu kita buatlah soalan tu, tak ada masalah. Soalan tu memang perlu pun apa dia exercise macam tu. Tapi dia nak wujud lagi satu soalan yang ada problem. Dia nak pastikan program kita bukan soalan semua straightforward je. Dia nak dalam program-program kita ni ada problem-problem yang student perlu selesaikan. Dia nak macam tu. Kan ada apa dia? Contohnya kalau plan maintenance kan. Plan maintenance lebih kurang ni macam Kumaman kot. Kita bagi prosedur, suruh dia buat startup satu unit lah contohnya. Ada satu unit kecil tu, startup kan. Dan prosedur dia, buka valve ini, buka valve sekian, tekan butang ni, tekan butang tu. Itu job sheet pertama dia. Yang tu, soalan tu nak buat lah. Job sheet tu nak buat lah. Tapi dia nak juga ada problem yang, ada soalan berkenaan penyelesaian masalah. Kita wujudkan masalah lah dalam soalan kita tu. Tapi bukanlah semua soalan pun nak masalah kan. Ada soalan yang straightforward. Tapi matlamat DP ni,
Dia nak pastikan dalam pembangunan soalan-soalan kita, assessment kita, ada masalah yang kita perlu wujudkan. Contohnya yang dekat nak buka unit tadi, kita kita bagi tahulah contoh soalan dia bagilah masalah, contohnya pam tak berjalan ke, kenapa pam tak jalan, selesaikan. Contohnya dah troubleshoot lah, macam tu lah. So kita bagi soalan yang ada masalah macam tu. Bukan semua soalan yang kita bagi student tu semua yang follow prosedur buat. Dia nak kita create juga soalan yang ada problem. Tapi macam saya cakap, bukan semua soalan pun nak kena ada problem. Bagi ada sikit-sikit je. Asalkan DP 1, 2, 3 sampai 7 tu semua ada dalam program kita. So DP 3 ni masalah yang boleh diselesaikan dengan cara yang standard lah. Contohnya macam yang macam kereta tadi lah. Masalah dia temperature longgar apa? Katalah belting ada bunyi longgar. So apa masalah dia? Macam tu. Belting ada bunyi kan. So dah problem dia belting bunyi. So macam mana nak selesaikan dia, dah ada dah penyelesaian standard. Bila contohnya kalau belting bunyi tu, penyelesaian dia ada satu je. Bukan belting lah. Belting pun boleh lah. Contoh ada bunyi ngek kan. Itu problem dia. Kereta dia bunyi ngek. So dia ada penyelesaian standard lah. Kalau bunyi ngek ni belting. So itu adalah soalan yang penyelesaian standard lah. Mungkin contoh yang saya bagi tu kurang tepat. Tuan-tuan je yang tentukan. Tuan-tuan boleh tentukan soalan-soalan yang tuan-tuan dah buat sekarang ni, ada tak yang jenis penyelesaian standard ni. Kira dia tak payah nak fikir penyelesaian yang nak create satu kaedah penyelesaian baru untuk selesaikan masalah tu. Itu bukan aras kita. Itu aras yang engineering tadi. Ada masalah, dia kena create kaedah yang baru. Yang DP3 ni kaedah standard saja. So nanti tuan-puan carilah mana kursus-kursus yang memang sekarang ni duk fikir-fikir soalan, ni memang sesuai ni, memang aku buat macam ni. So tanda dekat kursus tu supaya nanti bila dia tanya kenapa map kat sini, tuan katalah sebab ini memang penyelesaian standard. So dia tak boleh kata apa dah. 4, problem yang macam mana kita kena ada dalam program kita. Frequently encounter and thus familiar to most practitioner in a practice area. Ayat mudah dia masalah yang biasa ataupun yang sering ditemui dalam sesuatu bidang. Problem-problem tu problem-problem yang biasa saja, bukan problem-problem yang luar biasa. Kalau kita tengok dekat standard tadi, problem-problem yang luar biasa tu itu dekat level-level degree lah. Kalau diploma ni kita bagi problem tu memang bukan problem yang bukan kebiasaan dalam practice area. Memang common problem saja. Itu tahap DP4. P5 ini lagi senang. Dia kata encompassed by standard and documented code of practice. Ini masalah yang diselesaikan melalui penggunaan kod-kod rujukan atau standard amalan. Kita nak selesaikan suatu masalah tu mesti nak kena rujuk ASME ke ISO ke benda-benda apalah kod-kod amalan ataupun standard untuk kita selesaikan problem tu. Yang ni ada kursus-kursus yang memang yang memang ada ada job sheet yang dia bagi memang kena guna standard baru boleh baru boleh selesaikan masalah tu. Contohnya itu saya jumpa kat mana
kursus apa, aircon tu. Dia orang bagi contoh, dia nak kira apa, nak kirakan suhu bilik. Nak kirakan aircon Berapa? punya aircon punya capacity, berapa horsepower nak guna dalam satu bilik tu kan. So bila nak kira-kira tu dia kena ada rujuk satu table tu. Table apa tak saya tak tahu. So boleh lah. Itu adalah jenis DP5. Dia merujuk satu standard untuk dia selesaikan masalah tu. So yang ni mudah dicari lah. Kalau boleh map pada kursus-kursus yang jelas lah yang kita boleh buat DP tu. Jangan kita main tanda je. Supaya nanti kita tak terjerat. Kita tanda banyak-banyak, ni boleh DP ni boleh DP ni. Tapi bila kita nak cari bukti tu, macam tak boleh buat pula. Macam soalan amalan kita buat soalan, tak ada pun soalan macam ni. Macam tu. Kita cari yang kena sikit supaya kita boleh buat lah. So yang ni DP5 mudah boleh cari. DP6 involve a limited range of stakeholder with differing needs. Yang ayat pertama tu yang memang dalam bahasa standard lah. Involve limited range of stakeholder with differing need. Saya terjemahkan dia, masalah yang melibatkan requirement yang berbeza-beza dari beberapa stakeholder. Stakeholder ni inilah. Contoh stakeholder, pelanggan, industri, pengeluar standard ataupun kod amalan. Yang ni kita bagi ada problem yang dia kata melibatkan requirement yang berbeza-beza daripada contoh industri kan. Industri punya contoh kita pegang stakeholder tu sebagai industri. Industri A, nak bagi contoh apa dia kata requirement industri A nak macam ni, industri B macam ni. So kita macam ni nak selesaikan masalah tu sebab dia melibatkan requirement yang berbeza-beza daripada stakeholder. Boleh ke? Nampak ke? Mana? Contoh ada diploma pembungkusan Saya bagi contoh lah, tak tahu tepat ke tak. Dia ada masalah pembungkusan lah dekat stakeholder ni, dekat industri ni, makanan cepat basi ke apa ke. Kita nak solvekan nak solvekan problem tu. Industri tu nak dia kata nak kena macam ni. Saya nak macam ni. Dalam masa yang sama ada stakeholder yang lain, ada standard ke apa, standard kata kena macam ni juga. Macam mana nak bagi tahu, nak bagi contoh. So yang industri tadi nak macam ni. Macam ni tu apa? Contoh company A, dia kata dia nak bungkus makanan mesti dalam zinc. Saya tak tahulah tepat ke tak ni, dalam zinc. Lepas tu ada kena print macam print pakai dakwat macam ni. Contoh requirement dia macam tu. Dalam masa yang sama ada satu standard contohlah tak tahulah standard ISO ke, dia kata tak boleh nak pakai color printed yang macam yang industri tadi nak. So dia ada requirement yang berbeza. So macam mana student nak solve masalah tu. Tak tahulah contoh tu tepat ke tak, tapi dia punya jenis problem ni macam tu lah. Dia ada berbeza-beza kehendak. Dia nak selesaikan masalah ni, dia nak kena fulfill stakeholder pertama, dia nak juga kena fulfill stakeholder kedua. So macam mana nak selesaikan masalah tu. Ada ke contoh ni? Boleh bagi contoh ke? Yang lebih-lebih kurang macam tu? Kalau PAM pelbagai jenis tu boleh masuk ke kalau PAM standard? Contoh? Yalah, ada setengah stakeholder guna PAM jenis ni kan, keperluan pula.
berbeza-beza kan. Jenis pam, ada masalah musibah, jenis pam berbeza. Itu pun boleh kira, boleh jadi contoh. Contohnya ni masalah apa? Contoh masalahnya masalah apa? Masalah pemilihan pam ke? Pemilihan pam, penggunaan pam semua lah. Dia kena sejenis Dia problem ada lah. pelbagai jenis. Dia kena sejenis problem. Contohnya satu pam kan. Kita nak pam ni letak dalam perigi. Ada submersible kan. Ada pam diaphragm pam. Ikut bergantung pada penggunaan tu lah. Contohnya pam nak letak dalam perigi kan. Pelanggan kita, stakeholder pertama, dia nak pam ni nak letak pada kedalaman, dia nak dalam lah. Dia nak dalam 10 meter. Contoh 10 meter. Itu requirement stakeholder kita. Lepas tu dalam masa yang sama, ada satu standard yang tak tahulah standard apa. Dia kata pam kita tak boleh letak sampai 10 meter. Paling maksimum boleh letak 5 meter je. So macam mana student tu nak solvekan problem nak letak pam tu pada kedalaman mana. Sebab ada dua requirement yang berbeza. Klien stakeholder pertama nak letak 10 meter dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama standard kata pada kedalaman tertentu. So dia kena solvekan problem tu, letak pada letak pam tu pada kedalaman yang bersesuaian. Itu contoh problem dia lah. Boleh carilah, mungkin dia tak se-complicated ini, tapi kalau dia boleh dibuktikan dia ada melibatkan conflicting requirement. Ada berbeza-beza requirement daripada beberapa stakeholder. Kita boleh anggap dia DP6. DP6 ni biasanya nak cari satu pun susah, tapi kalau dapat satu, alhamdulillah, peganglah kursus tu. Boleh ke kalau macam final year project ataupun project proposal, kan kita ada 3 objektif. 3 objektif. So 3 objektif sebenarnya ada 3 kaedah lain untuk selesaikan projek tu. Boleh ke? 3 objektif. Contohlah FYP kan ada 3 objektif. So 3 objektif sebenarnya ada 3 benda yang dia kena buat untuk selesaikan projek FYP tu. So mungkin objektif pertama daripada industri 1, projek kedua daripada industri 2. Okey, betul. Betul, dia ada asal ada conflicting requirement yang berbeza-beza dari beberapa pihak, boleh kita ambil kira. Ataupun kalau contoh macam standard pemasangan kan, maknanya student pergi audit standard pemasangan. Jadi bila dia buat audit standard pemasangan tu tak ikut standard, boleh juga masuk ke orang tu. Tak ikut standard, dia pergi audit. Contoh macam pump system kan, dia ada untuk standard installation untuk pump system. Jadi student dia pergi buat audit lah sama ada contoh tank tu dipasang ikut standard ke ataupun tak, ataupun pump system dia tu dipasang ikut standard ke ataupun tak. Itu boleh dikira tak audit? Itu macam saya nampak macam dia tak sesuai kat sini. Dia macam sesuai yang tadi tu, kita menggunakan kod untuk menyelesaikan masalah kita tadi. Nak menyelesaikan task kita tadi. Tak apa, nanti tuan-puan bila tengok balik dalam satu-satu kursus tu boleh cari, boleh jumpa. Tapi kalau tak jumpa, memang kena create lah soalan-soalan ataupun job sheet yang macam ni punya tahap problem tu. Sebab dia nak ada problem yang jenis macam ni, yang berbeza requirement, problem yang melibatkan requirement yang berbeza-beza dari stakeholder. Industri A kata nak macam ni, industri B kata nak macam ni, industri C macam ni. So, macam mana nak selesaikan problem tu supaya boleh cater ketiga-tiga conflict of requirement ni lah. Itu satu contoh lah. Okay, saya pergi ke DP7. DP7 ni lagi susah nak faham. Tapi kita tengoklah setakat mana yang kita boleh faham. A discrete component of engineering system. Macam tu je dia bagi.
Dia buat DP7. Hello? Ke terputus? Dengar ke? Ada. 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 Dia tulis macam tu dalam standard dia. DP7 interdependence. Interdependent ni saling bergantung. Kemudian dia kata are discrete component of engineering system. Apa benda? 2-3 kali baca pun memang tak faham. So itu yang jadi kita mulalah nak buat pemahaman sendiri. So yang paling mudahnya kita kata masalah yang berkaitan sistem kejuruteraan yang discrete. Maksudnya yang berasingan dan tidak kompleks. Apa dia? Yang ni sebab kita kena baca ketiga-tiga apa dia? Ketiga-tiga apa tadi? Dublin kan? Ketiga-tiga aras tadi. Dublin, kemudian Sydney, Washington. Kita nak faham ni, kita kena baca tiga-tiga tu baru boleh faham dia nak apa. Kadang-kadang untuk faham ni kita kena tengok Washington. Washington tu problem macam mana? Kalau Washington tu, kalau pada level 7 ni, DW7, problem tu dia nak selesaikan problem tu dia bergantung pada semua sistem-sistem yang ada dalam suatu sistem tu lah. Contohnya ada, saya tak tahu ni, saya ambil contoh je ni. PV system, sensor system, wireless communication. Soalan tu, mesti dia, problem tu mesti bergantung pada semua sub-system ni untuk selesaikan dia. Kalau Washington lah. Tapi kalau Dublin Accord, masalah tu, kalau ada banyak sistem dalam enjin kenderaan tu, masalah kita bagi pada setiap satu-satu sistem tu saja. Dia tak pergi dah kepada sistem-sistem yang lain. Kalau kereta tadi lah bahasa mudah dia, kalau ada satu masalah, tahap problem untuk Washington tadi, kalau ada satu masalah dalam kereta tu, nak selesaikan masalah tu dia kena tengok sekali sistem aircon, sistem cooling, sistem engine, sistem benda lah, sistem tayar ke apa ke. Segala benda sistem ada dalam kereta tu, dia kena tengok untuk menyelesaikan satu-satu masalah tu. Itu Washington. Tapi kalau Dublin, untuk interdependence ni, satu-satu tu je. Kalau masalah aircon, kita tengok cooling system saja. Ada dalam tu je. Masalah yang kita bagi tu, a discrete component of engineering system. Masalah yang apa dia? Discrete lah, asing-asing. Dan dia tidak kompleks. Macam tu je lah. Yang kita boleh buat pemahaman. InsyaAllah lah. Kita boleh dapat bayangan ke kalau DP7 ni kursus-kursus apa? Soalan macam mana? Dalam program masing-masing. Nanti carilah sebab saya nak bagi contoh pun tak tahu nak bagi contoh macam mana dekat program masing-masing. Tapi kalau dirasakan benda tu memang soalan tu, problem tu melibatkan satu sistem tu saja. Dia ada banyak sistem tapi nak selesaikan tu hanya tengok pada satu sistem je, kita boleh anggap dia DP7. Bila dia tanya kenapa you map kat sini, cakap macam tu lah. So dia takkan argue lebih lah sebab masing-masing ada pemahaman masing-masing. Kalau tuan-puan boleh, sebab benda ni subjektif. Kalau tuan-puan rasa benda tu memang dia satu sistem dan dia interdependence dan dia discrete component of engineering system, kita boleh kata dia DP7. So itu bila tengok secara keseluruhan, itu adalah aras-aras problem yang perlu ada dalam apa dia? Yang perlu ada dalam program kita ni. Jangan kita bagi soalan semua yang straightforward je lah. Mesti ada problem-problem punya ni. Sebab itu hasrat dia. Supaya program kita ada melibatkan problem solving. Bila map tu tak perlu banyak-banyak. Janji ada je. Dia ETAC kata janji sepanjang program tu ada DP1 sampai DP7. Asal ada je. Boleh. Tak perlu kita tanda banyak-banyak.
nanti tanda tu kita tak tahu kita boleh buat ke tak boleh buat. Tanda yang betul-betul rasa macam ini macam kena je ni. Kalau dia tanya pun aku boleh lagi lah berdebat dengan dia. Macam tu. Itu boleh. So ni relation dia. Macam saya kata tadi, DP1 wajib. Kalau ada kursus yang 3, 4, 5, 6. Apa dia? Okey. Sorry. Lepas tu, sekurang-kurangnya 3 pemetaan DP pada setiap PLO. Ni Itek yang cakap ni. Maksudnya kalau PLO 4 tu, contoh mana-mana PO ni, setiap PO tu mesti ada 3 DP yang kita kena pangkar. Tuan-tuan tengoklah nanti secara horizontal tu kena 3. Kalau ada 1 kena cukupkanlah bagi jadi 3 pada setiap PLO. Contohnya macam contohnya PLO 1 ada 5 kursus. Yang map dengan PLO 1 tadi ada 5 kursus. PLO So 1. dalam 5 tu Okey, PLO contohlah 1. basic chemistry ada PLO 1, engineering fizik PLO 1, contohlah basic electric pun PLO 1, engineering CAD pun ada PLO 1. Contohlah ada 5 kursus yang map dengan PLO 1. CLO 1 dia ialah PLO 1. Iaitu knowledge apa nama? Connective kan. So daripada 5 kursus tu kena ada sekurang-kurangnya daripada 5 kursus CLO 1 tu 3 DP kena ada lah minimum. Betul. Kalau ke-5 kursus tu dipilih lah. Sebab kita tak pilih semua kursus kan yang nak bubuh dalam pemetaan tu. Kita tak pilih, kita tak bubuh banyak-banyak kursus. Tak tanda semua lah. Kalau kita saya banyak tengok yang diorang mapping ada berapa kursus je. Saya tengok ada 7, 8 7, 8 kursus je. Kalau kira Jamal dia tak perlu semua. untuk semua kursus dalam program ke? Tak perlu. Tak perlu semua kursus. Jangan buat semua kursus, itu menjerat diri. Kalau kita dalam 7 kursus maksudnya janji semua DP ada 7, semua elemen tu semua ada dalam mapping tu. Kalau dengan 7 kursus tu pun dah ada semua, cukuplah 7. Tak payah semua. Kalau semua tu nyusahkan kita lah. Okey. Rata-rata yang saya tengok yang buat baru ni ada 7, 8, 9. Dah boleh cater dah. Kiranya as long as kita cover dah DP. DP dia kalau ada 7 tadi, dah cover dah semua dalam pemetaan tu, okey dah. Dah minta? Okey. Program perlu memastikan DP 1 hingga 7 ada macam saya cakap tadi lah. DP dengan 1 hingga 7 tu mesti ada dalam mapping kita tu. Mesti antara dalam mapping kita kalau ada 8 kursus, mesti ada 1 sampai 7. Berapa banyak tak kisah. Janji DP 1 dengan 7 tu ada. 1 sampai 7 ada. Pembuktian dia melalui Yuk. Nak tanya. Sebab itu kan yang ada masa yang kita dengar yang DPDK ni bukan? Kira je kan Amar kata tadi tak perlu semua kursus dalam program yang kena map tu kan? Kan dulu masa kita pergi kursus mula Prof Yasir rasanya kata macam tu. Dan datang yang Prof Siti Hawa tu dia kata semua pula. Tapi kiranya audit yang Itek sebelum-sebelum ni dia okey lah ya bila ada pusat kita yang tak semua. Okey. Betul. Yang baru ni punya bengkel pun dengan orang Itek pun memang dah confirmkan balik. Dia kata tak perlu semua. As long semua attribute yang dia nak tu tercover. Kalau dah boleh cover dalam 7 kursus, apa nak map semua kan? Macam tu. Okey. Faham. Kita pergi yang terakhir ni, well-defined engineering activity.
Tadi knowledge profile, engineering problem. Sekarang ni dia nak dalam program kita ni, kita ada buat aktiviti-aktiviti engineering. Ada amalan-amalan engineering yang kita buat dalam program kita. Itu hasrat dia lah. So ditetapkanlah apa engineering activity, aktiviti-aktiviti engineering yang perlu ada dalam program kita. Dia gariskan. Kalau ikut kita pergi training itu, dia kata mana yang ada PLO 10, ada ingat lagi tak? Dia kata mana yang ada PLO 10, itu yang kita akan letak NA. Sekarang buat macam tu ke? Sekarang buat macam tu, tapi NA mana memang letak betul lah. Tapi yang baru ni dia kata Cik Asma yang Cik Asma, sorry. yang itu Cik Zulwaka kata apa yang NA mana tu yang bila ada PLO 10 kita kena map dengan NA kan? Ingat tak? PLO 10 saja yang map dengan NA. PLO lain tak ada. Kalau ikut kata dalam slide tu tak. Cuma dia tak beritahu lah NA mana. So sekarang ni kami tak tahu nak select. Dia ada 5 NA tu kan? Tak tahu macam mana nak select. Saya letak lah dulu. Itulah. Samalah. Dia hari tu memang dia kata PLO 10. Tapi dia tak juga menghalang kalau kita nak buat dekat PLO lain. Tapi sekarang kita ikutlah fahaman yang pertama itu, dia kata dekat PLO kita akan cari kursus-kursus yang ada PLO 10 dan kita mapkan lah NA tu mengikut kesesuaian kursus tu. So NA ni macam mana? NA ni kalau tanya pendapat saya lah, jelas lagi DK dengan DP tu, NA ni lagi susah nak faham. Tapi tak apa, kita fahamkan sama-sama. So engineering activity yang dia nak ada dalam program kita, dia bagi 5. Ni range of resource, involve a limited range. Kita tengok satu NA1 ni, aktiviti apa yang dia nak? Involve a limited range of resources, and for this purpose resources include people, money, equipment, material, information and technology. Translate dia sebelah ni. Dia nak aktiviti yang melibatkan penggunaan sumber. Sumber tu banyak lah kan. Sumber manusia, menggunakan orang, menggunakan workmanship kan. Menggunakan duit, peralatan, bahan, informasi dan teknologi. Lepas tu tak semestinya aktiviti ni mesti kita libatkan semua sumber ni lah. Kalau kita buat aktiviti manage duit dan peralatan pun sudah memadai bagi level Dublin. So boleh nampak tak yang ni kira macam straightforward je ni, range of resources. Kalau dekat amalan pekerjaan sebenar, inilah antara engineering activities yang diorang buat dekat industri. Dia manage orang, dia manage duit, dia manage peralatan, digunakan sumber-sumber ada. So kita kena buatlah aktiviti ni pada student supaya nanti diorang dah biasa didedahkan dengan engineering activity tu. Manage orang, manage duit, manage peralatan, manage bahan, manage maklumat, manage teknologi. Biasanya yang ni kat mana kursus-kursus yang ada buat aktiviti macam ni, biasa yang dekat FYP lah kan. FYP biasanya dekat FYP adalah benda ni. Dia ada manage kan. Dekat FYP tak ada map ke 10, dia map ke 12.
Itu yang baru ni salah satu sebab tu diorang kan baru ni diorang suruh tukar tu kan. Tukar Dia suruh FYP tu mesti ada communication tu. So dah boleh lah kita pakai ni NA ni. Okey. So Saja nak tanya Ni Amal, kalau apa? macam ada apa dia? Apa dia? setengah kursus, dia ada field study. Field study kan dia kena mohon dengan syarikat, dia kena communicate dengan company untuk dia pergi melawat. Boleh Saya dia betul boleh letak lah. boleh. Yang ni kan? Dia menggunakan resources Ada tak? field study, okey. Kita tengok ada tak aktiviti dia menggunakan resources. Aktiviti dia buat field Kalau study tu dia mohon kenderaan, dia mohon kenderaan tu. lah biasanya. Alright. Okey. Dia ada manage manusia, dia ada manage maklumat, manage teknologi ke, kita buat dia lah. Kita boleh justify kenapa kita mapkan ke situ. Dan tak ada siapa boleh kata ni betul, ni salah. Di atas kita. Kalau panel kata macam tak sesuai, kita ada hak lagi untuk argue lah. Memang ada manage sumber, kita boleh argue lah. Sebab benda ni subjektif. Okey, dalam program macam tadi tu ada satu PLO minimum 3 DP mesti map. Kalau engineering activities ni NA ni ada minimum bilangan PLO ke? Dia PLO 1 10 sorry. Bilangan kursus tak? Contoh kalau kita map satu je dengan FYP je, boleh ke? Cukup tak? Dia kalau kita dah pilih FYP tu, kata FYP ada PLO 10 kan? Sekurang-kurangnya 2 NA kita kena pilih. Dekat FYP tu PLO 10 ada 2 NA yang kita kena pangkah. NA yang bersesuaian lah. At least 2 lah dia kata. Kalau satu Okey. Satu tak boleh lah. Kena cari kursus lain lah satu. Kalau macam Encik Asma tanya tadi, apa dia? Kalau kita ada kursus FYP saja yang ada PLO 10. Itulah nak tahu macam syarat dia yang untuk engineering activities ni dalam program tu kena ada berapa minimum. Amal cakap ada 2. Contohlah dekat FYP ada 1, lepas tu dekat subjek saya plant utility dia kena pergi buat field study ada 1 lagi NA. Cukup lah kot. Bukan 2 macam tu. Ni yang sepanjang program semua NA perlu di cover. 1 hingga 5 tu mesti kena ada. Semua NA? Dia tak boleh 1 atau 2 saja. Yang 2 yang saya cakap ni, yang melintang tu. Contohnya ini. Contohnya kursus A ni, kursus FYP kan. Yang ni CLO 3 ni adalah PLO 10 contoh So kita pangkah kat sini 1, at least kita pangkah 2. Kita pangkah NA 1 1, NA 5 1. 1. Itu satu kursus. Cari kursus lain pula yang ada PLO 10. Kita pangkah pula yang lain, tapi at least 2. Kalau kata kita melibatkan 2 kursus je yang kita nak map pada NA ni kan. Kursus pertama FYP pangkah 2. Kursus yang kedua tu pangkah 3 yang lainnya. So cukup dah 5-5 tu. Dengan syarat benda tu boleh dibuat lah pada kursus tu. Macam tu. Okay, so sekarang kita fahamkan takrif NA tu setiap satu. So yang pertama tadi mudah. Kita cari je ada tak aktiviti yang dia menggunakan sumber. Dia manage sumber. Asal ada sikit je boleh map. Selamat, jangan risau. Okay, yang nombor 2, level of interaction require solution of interaction between limited technical and engineering issue with little or no impact of wider issue. Yang ni memang baca banyak kali pun saya tak faham ni.
Sampai sekarang pun saya tak faham lah sebenarnya dia nak apa. Tapi paling best saya boleh kongsi macam ni lah dia kata. Aktiviti yang melibatkan penyelesaian masalah yang timbul daripada interaksi beberapa isu teknikal dan kejuruteraan. Itu translate biasalah, lepas tu nak faham macam mana ikut masing-masing. Ini memang saya tak faham sampai sekarang, nanti tuan-puan tengok balik lah. Tapi bagi saya, asalkan dia ada interaksi, dia ada aktiviti yang melibatkan selesaikan masalah yang timbul. Masalah tu adalah masalah teknikal. Boleh. Kita map je. Sebab macam tu je dia punya penerangan. Dia kata, engineering aktiviti apa yang kita kena buat? Aktiviti yang melibatkan penyelesaian masalah yang timbul daripada interaksi, isu teknikal dan kejuruteraan. So kalau saya akan mapkan pada kursus-kursus yang ada pelok 10 yang dia ada selesaikan masalah teknikal atau kejuruteraan. Saya map je kat situ. Nanti kira carilah mana yang bersesuaian. Nanti tuan-puan baca baliklah yang benda-benda yang ditulis ni, try dapat pemahaman yang ni. So NA3 innovation. Innovation ni clear cut lah. Yang ni memang tak ada masalah lah. Engineering activity apa yang kita kena dalam program, salah satunya adalah student kena buat aktiviti yang ada inovasi. Ini boleh carilah kan. Asal ada sedikit inovasi, kita boleh mapkan pada NA3. Cuma itu ada pusat, dia pada pelok 10 tu, dia orang memang tak ada buat inovasi. Inovasi ada kat program lain, ada kat kursus lain. Yang tu dia kata, tak semestinya pada pelok 10 yang kita boleh mapkan NA ni. Kalau inovasi ni ada dekat kursus lain, pelok lain, boleh je pangkah. So macam tu lah. So innovation ni aktiviti inovasi dalam program kita. Kita cari mana kursus-kursus yang ada buat inovasi. Adalah dia punya job sheet ke, dia punya projek ke, ada inovasi sikit. Kita pangkahkan NA tu dekat situ lah. NA3 ni pada program tu. Pada kursus tu. Tak ada masalah. Dia tak semestinya. Yang baru ni dah cakap. Yang dulu dia kata pada pelok 10 saja kan buat NA. Tapi yang baru ni ada satu panel tu dia kata tak payah buat kalau dekat pelok 10 tak ada, nak buat aktiviti tu memang tak ada, tapi ada kat pelok lain, pangkah dalam pelok lain. Matlamat masih tercapai. Engineering activity tu ada kita buat dalam program kita. Macam tu lah dia kata. So kita tengok itu panel-panel ni semua ada pandangan yang berbeza-beza. Yang benda ni dia tak ada yang standard punya ni. Masing-masing baca standard ayat lawyer macam tu, masing-masing takrif sendiri, tu yang jadi lain-lain tu. So setakat ni macam tu lah. Kalau tuan-puan tak jumpa inovasi tu pada pelok 10, tapi biasa ada je kan. Dekat FYP, biasa dekat FYP diorang buat innovation ni ada pelok 10, kita pangkah je kat situ. Lepas tu aktiviti apa lagi kena ada? Aktiviti, terbaca bahasa Melayu je lah. Aktiviti yang memberi impak kepada komuniti ataupun sosial atau persekitaran. Itu engineering activity yang ada memberi impak lah. Kebaikan kepada sosial dan persekitaran. Jadi carilah apa kursus-kursus mana yang ada, memang ada buat kerja yang berkenaan sosial, komuniti atau alam sekitar ni, kita boleh mapkan kepada NA4. Ni boleh cari je kan, boleh terus terbayang kursus apa yang kita boleh mapkan ada aktiviti ni. So engineering activity ni mudahnya macam itulah. Apa benda aktiviti engineering yang kena ada dalam program kita. So dia mesti ada di mana-mana sepanjang program kita, mesti kita buat aktiviti tu. Aktiviti inovasi tadi, aktiviti
komunikasi sosial dan persekitaran tadi. Kita cari lah mana kursus yang berkaitan. NA5 ni aktiviti yang memerlukan pengetahuan. Yang mana? Contohnya? Contohnya ada kursus yang praktikal dia adalah macam servis aircon di dalam KKTM sendiri. Boleh dia ambil kira kot? Boleh. Walaupun kursus tu tak ada PLO 10, kita boleh pangkahkan dekat situ. Dekat apa? Kursus tu. Alright. Walaupun dia tak ada PLO 10. Tapi aktiviti tu kita buat kan. Dalam program kita ada aktiviti yang dia kata have consequences that are locally important and not far reaching. Macam itulah. NA5 aktiviti yang memerlukan knowledge of practical procedure and practice for widely applied operation and process. Bahasa mudah dia aktiviti yang perlukan pengetahuan prosedur dan amalan praktikal untuk buat. Yang ni bagi saya pangkah mana-mana pun mesti kena je. Mesti boleh je. Sebab dia kata aktiviti yang guna pengetahuan amali. Praktikal kan, ada SOP kan. So benda ni macam bonus je kot. Yang dua ni bonus ni. NA2 dengan NA5 ni. Bagi saya kita pangkah mana-mana pun memang betul itu je. Memang itu pun yang kita buat. Aktiviti yang perlukan pengetahuan tentang prosedur dan amalan praktikal untuk laksanakan dia. Okey. Itu untuk memahamkan apa benda setiap keperluan tu lah. Yang lain-lain yang saya tulis tepi ni. Yang ni requirement mapping je lah. Contohnya ni, engineer activity ditunjukkan dalam kursus yang dipetakan pada PLO 10. Yang terbaru dia kata bukan pada PLO 10 saja, mana-mana yang ada pun boleh. Boleh pangkah NA. Sekurang-kurangnya 2 NA bagi kursus yang mempunyai PLO 10. Yang macam saya terang tadilah. Yang kalau PLO tu kita pilih, melentang tu horizontal tu mesti 2. Tak boleh pangkah 1 je lah. Pangkah 2 at least. Satu lagi dia kata NA1 dengan 5 ni semua tu mesti dilibatkan atau di cover dalam reka bentuk program. Kalau kita tengok balik secara keseluruhan kita dah map tadi kan. NA1 sampai 5 dah map semua NA. Sekali ada NA4 contohnya tak cover. So tak boleh lah kita kena ada. Jadi ada soalan Hawa tadi. Saya nak tanya Encik Amar. Saya Hazwani, ketua program. Puan Hazwani. Ketua program food contoh macam tadi NA1 dengan NA5 ni, kalau kata contoh kita rasa kita boleh map dengan subjek FYP, sebab saya nampak banyak elemen ni macam boleh cover dalam FYP. Semua sekali cover FYP. FYP tu semua 5 yang boleh cover boleh. dengan FYP. Ada program saya jumpa macam tu. Tapi kita boleh tunjuk lah. Kita tunjukkan lah. Kita kalau orang tanya kita boleh cakap lah memang semua pun ada dalam ni. Dalam FYP ada guna resource. Dalam FYP ada melibatkan selesaikan masalah. Okey. Tapi ada satu program tu dia tak buat lah FYP saja, dia buat dengan project proposal tu sekali. Proposal sikit, FYP sikit. Ada soalan lagi ke? Lagi satu macam tak semua subjek yang map dengan PLO 10 perlu map dengan NA, betul tak? Betul. Kan? Okey, alright. Okey, faham. Okey, so kita sama. Kita tengok yang pemetaan ni, tuan-puan dah buat kan dalam format ni. Benda ni dokumen ni nama dia dokumen P04B. Kita bagi nama dia P04B. Dia kata pemetaan ni hanya melibatkan kursus common dan disiplin core sahaja. Kursus pula Kursus compulsory tak perlu. Sebelum ni ada buat tak kursus compulsory? Tak ada kan? Kursus BM, kursus apa English semua tu tak perlulah. Ni yang penting ni. Tidak semestinya
semua kursus common dan disiplin perlu dipetakan. Memang semua tu boleh peta. Tapi buat apa nak susahkan diri kan? Kita pilih yang betul-betul je yang kita memang yakin lah ni memang kena ni tepat ni. Itu je kita peta. Namun semua level DK, DPNA perlu ada dalam, dah siap mapping ni kan. Kalau ada 7 kursus je yang kita pilih. Semua DK ada 7, semua DP ada 7, semua NA ada 5 tadi. Semua ada. Dalam mapping tu cukup. Tak perlu banyak-banyak. Jadi yang mana kita buat tu. Okey, faham. So gitu je lah. Tak ada apa dah nak di-share tu. Since sekarang pun nak dah dekat. Dah dekat pukul 5. Ada yang nak balik ke Kelantan. Yang PJJ tu kan? Ada ke? Ada lagi PJJ ramai? Esok kerja. Ya. Esok kerja? Hari Sabtu? Esok kerja. Ganti. Ganti apa? Ganti cuti hari Jumaat sebelum raya. Sebelum raya. Okey. Sedihnya kerja hari Sabtu. Okey. Enjoy dulu, bayar kemudian. Tak apa. Ya, Amar nak balik ni. Aku biasa pukul 8 baru balik. Tak ada lah. 2 KL kena ni. Pukul 8 balik. Boleh tolong buat mapping kami. Aduh. Nanti mapping tu bagilah kat saya boleh tolong tengok kan. Macam tu je lah. Okey, Tunes. Okey lah. Kalau ada soalan nanti boleh je kontak tanya. Santai-santai. Macam tu lah. Kalau dah tak ada apa, saya serahkan balik lah. Kira tutup terus. Saya bagi balik lah kat Cik Asma. Siapa boleh tolong snapshot gambar kita nak masukkan dalam report juga. Kita buat taklimat ni untuk graduate attribute ni. Kita boleh masuk dalam report dalam slide tag nanti ni. PSP pun boleh pakai, kita pun boleh pakai. Ada siapa-siapa boleh tolong snap gambar simpan mana-mana? Kena buka kamera lah kan? Ada siapa-siapa? Buka kamera. Semua buka kamera. Buka kamera. Tolong snap je. Siapa-siapa simpan je. Cik Amar boleh stop sharing dulu kot. Okay. Saya dah. Saya snap kejap. Ada kiri tak? Dengan semua. Sekejap. Okey. Aku buka. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Okey dah. Okey, terima kasih banyak. Alright, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Taala sebab saya rasa yang ni yang paling jelas lah daripada taklimat yang dibuat oleh panel ITEX ni. Sebab yang tu memang dia pergi laju je. Yang ni insyaAllah saya rasa saya sendiri pun boleh baru nampak dan faham lah yang mana yang kena map, kenapa kena map dengan DP tu, kenapa kena map dengan DK tu, kenapa kena map dengan NA, berapa banyak yang nak kena map, baru kita nampak jelas kali ni. Alhamdulillah, syukur sangat. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Cik Amar. Nanti jumpa saya belanjalah nasi apa? Janganlah. Ani Muay Sup Utara. Okey. Terima kasih. Terima kasih banyak Cik Amar. Kalau ada apa-apa soalan kita go round table. Kalau ada kawan-kawan ada soalan lagi. IR kalau ada apa-apa lagi. Cik Firdaus. Okey dekat ni. Hampir faham. Nanti saya tanya lain kalau tak faham. Nanti kita try buat exercise ni nanti. Tak kisahlah lepas BKT datang lah. Saya rasa memang tak sempat untuk BKT. Tapi insyaAllah lepas BKT saya rasa kalau duduk sehari ni boleh settle lah ni. Kita select kita punya program, kita punya kursus. Kita letak dulu. Salah betul tu belakang kira. Kita jawab dengan ITEC, dia kata salah, kita buat lah yang betul lepas ni. Tapi dah nampak apa yang kita nak mapkan tu. Dah nampak dah. Okey. Puan Hazwani and team DFE ada apa-apa? Saya okey je kot setakat ni. InsyaAllah kena cuba buat dulu. Alright. Okay, so lagi sekali saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Amar kerana sudilah untuk bantu kita kat sini. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita akan cubalah untuk menjayakan audit ITEC ni. Saya claim lah Cik Amar bantu kita. Okay, terima kasih banyak semua. Kita tangguhkan dulu program ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.
Okey, terima kasih banyak Cik Amar. Jumpa, selamat Hari Raya, Mak Zul Batin. Ya, selamat hari semua. Assalamualaikum. Selamat Raya. Raya. Terima kasih. Terima kasih Encik Amar. Okey, baru nampak, nanti kita mapkan. Slot.